Papa Berry, tolong komen pasal akhlak buruk YB Sani Hamzan. Geram pula saya cara dia bercakap. Nak menyindir manjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ho, topik yang betul-betul panas ni. Salah sebut Naya kes nanti. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan cuba untuk memberikan ulasan juga berkenaan dengan perangai yang tak berapa molek oleh YB dalam parlimen ini. Bukan YB Sani Hamzan saja, tetapi semua YB yang berada di parlimen secara umumnya. Apa hafal? Kita intro dulu. La 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 la. Dalam parlimen ni tuan-tuan puan-puan sekalian, kita memang ada macam-macam karakter. Biasalah tempat yang dipenuhi dengan manusia kan. Ada YB yang jenis diam je, relax je, tengok je orang berbahas dan sebagainya. Ada jenis YB pula, dia ni memang nombor satu dalam bercakap. Titah diraja dia nak bahas, usul pun dia nak bahas, semua benda nak bahas. Balik-balik muka dia je yang bangun. Dan ada satu jenis YB ini yang memang kerja dia menganjing orang lain. YB jenis macam ni sebenarnya memang tugas dia spesifik untuk mengganggu ritma perbahasan ataupun perdebatan dalam sesuatu masa itu. Contohnya, katakanlah satu YB A ini tengah berucap, mesti ada satu YB lain yang memang karakter dia ialah jenis menganjing, menyindir macam ni, yang jenis masuk minta laluan, memang saja dia buat macam tu untuk mengganggu rentak YB yang tengah berbahas tersebut. Dalam masa yang sama juga, dia akan cuba untuk melengah-lengahkan masa supaya YB yang tengah berbahas tersebut kehabisan masa, tak boleh teruskan point dia dan macam-macam lagi lah. Sebab setiap YB ini, dia ada timer dia. Diorang bukan boleh berbahas daripada pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari tak berhenti-henti. Kalaulah tak ada timer, memang YB ni tak gerti nak diam, tak gerti nak berhenti. Jadi dia ada timer dia. Dan YB yang jenis macam Sani Hamzan, jenis macam RSN Raya. Kalau dulu-dulu pula kita ada Tajudin Rahman, kita ada Khalid Samad, kita ada Hanifah Maidin, kita ada Bung Mukhtar Radin. YB jenis ini memang kerja mereka ialah untuk mengganggu ritma YB yang tengah berbahas, terutamanya dari pihak yang berlawanan. Diorang ni kadang-kadang bukan nak tanya soalan pun. Diorang ni biasanya akan bangun tanya benda yang tak ada kaitan, benda yang keluar dari topik, benda yang tak ada kena-mengena dengan perbahasan. Dan sudahnya kalau YB yang tengah berbahas itu jenis baran, jenis tak boleh nak kontrol emosi ataupun tak boleh nak kawal keadaan, dia akan terikut-ikut rentak YB yang menganjing tersebut. Sudahnya benda yang dibahaskan entah ke mana perginya. Dan dalam masa yang sama juga, YB ini terikat dengan etika dalam dewan. Mereka ni tak boleh senang-senang untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar. Macam dulu, kalau anda masih ingat, RSN Raya cukup suka gunakan perkataan kepala bapa. Kejap-kejap kepala bapa, sampai 5-6 kali kepala bapa disebut. Sampai Timbalan Speaker Dewan Ngakromeng satu kali dahulu pernah minta YB RSN Raya ini untuk tarik balik perkataan kepala bapa yang diucapkan. Tetapi apa-apa hal pun, kepada YB inilah, sebenarnya kena ingat, fungsi parlimen ialah untuk berbincang, berbahas, berdebat, berdiskusi dan macam-macam lagi perkara yang boleh dibuat untuk memastikan undang-undang, peraturan, akta, usul, pembentangan bajet dan macam-macam lagi benda yang penting untuk negara ini boleh dilaksanakan, keputusan-keputusan penting boleh dibuat dan natijahnya ialah untuk kesejahteraan rakyat. Janganlah terlampau nak jadikan parlimen ini sebagai satu tempat untuk bergaduh, untuk tunjuk siapa yang paling terror berbahas, tunjuk siapa yang paling pailang. Jangan macam tu. Kadang-kadang parlimen ini dihadiri oleh kanak-kanak sekolah yang datang nak tengok macam mana rupa YB ini berbahas dan juga berdebat dalam parlimen. Apatah lagi zaman cyber sekarang. Persidangan parlimen disiarkan secara langsung oleh media massa dan juga media maya. Yang tengok tu pun kadang-kadang ada remaja-remaja, ada kanak-kanak. Mereka tengok YB yang selama ini disanjung, dihormati, wakil-wakil rakyat ini tiba-tiba dalam parlimen bercakap perkara yang entah apa-apa. Dok mencarut sana sini, dok menyalak sana sini. Sudahnya benda yang dibahaskan tak tahu bagaimana. Yang tinggal hanyalah mereka yang bertikam lidah antara satu sama lain. Jadi kepada para YB inilah, nama-nama yang saya sebutkan tadi sebagai contohnya, Sani Hamzan, RSN Raya dan pelbagai lagi lah. Saya tak nak spesifikkan. Tolong. Saya faham anda masing-masing ada tugas anda selaku ahli parlimen dalam satu tim tersebut. Mesti akan ada satu orang yang kerja dia ialah mengganggu-gugat perjalanan parlimen supaya pihak lawan tidak mampu untuk berbahas dengan cemerlang. Tetapi ingatlah,
Kalau anda terlampau nak drag sangat masa dengan perkataan-perkataan yang mengundang marah, yang mengundang kecoh, kontroversi dan sebagainya, in the end of the day, keputusan-keputusan penting untuk rakyat tak dapat dibuat. Yang rugi siapa? Rakyat. Rakyat telah pilih anda sebagai ahli parlimen untuk membawa suara mereka. Bukannya untuk anda mengisi masa-masa anda dekat parlimen dengan memperlambatkan lagi urusan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan macam tu. Jadikanlah parlimen kita ini lebih matang. Dan ingat fungsi sebenar anda selaku ahli parlimen. Bukan untuk menganjing orang, bukan untuk menyindir orang, bukan untuk membuat kacau, bukan untuk tunjuk kepala besar, kepala pailang dan sebagainya. Tetapi sebagai wakil yang membawa suara rakyat ke dalam parlimen untuk dibincangkan, dibahaskan, diusulkan dan cuba untuk mencari penyelesaian bagi kebahagiaan rakyat jelata itu sendiri. Faham ya? Minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf kalau terasa. Assalamualaikum warahmatullahi